Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bopeng serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuan Bujang meneruskan ziarah sempena Hari Raya Aidilfitri dengan mengadakan kunjungan rumah terbuka di sekitar Miri pada Rabu. Beliau bersama isteri memulakan kunjungan Aidilfitri pada 5 Syawal dengan menyerikan majlis rumah terbuka Aidilfitri Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat. Ketibaan Premier Sarawak di rumah terbuka tersebut sekitar jam 11 pagi telah disambut oleh Dr. Ripin serta diiringi persembahan tarian tradisional. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari serta Puan Sri Datuk Amar Jumaani kemudiannya berkunjung ke rumah terbuka Aidilfitri Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Rozi Yunus. Ketibaan beliau sekitar jam 12.30 hari telah disambut oleh Datuk Rozi dengan diiringi persembahan tarian tradisional serta gendang. Dalam kedua-dua rumah terbuka itu, para hadirin telah menikmati pelbagai juadah makanan dan minuman yang dihidangkan. Antara turut hadir dalam rombongan ziarah Aidilfitri tersebut ialah Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta div-div kehormat yang lain. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari turut dijangka akan menghadiri beberapa majlis rumah terbuka yang lain pada hari sama, termasuk di kediaman Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni. Di Lawas pula, ribuan pengunjung telah membajiri rumah terbuka Aidilfitri Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan yang diadakan di kediamannya pada 2 dan 3 Syawal. Rumah terbuka itu telah menyelahkan semangat muhibah sesama masyarakat dengan Datuk Amar Awang Tengah dan isteri Datuk Dayang Moliah Datuk Awang Daud menerima pengunjung berbilang kaum usia dan latar belakang yang terdiri daripada penduduk tempatan serta masyarakat dari Limbang, Negeri Sabah dan juga negara Brunei Darussalam. Dalam pada itu, para pengunjung telah menyerikan suasana rumah terbuka tersebut bagi kedua-dua hari bermula jam 9 pagi hingga lewat petang, di mana mereka disajikan dengan pelbagai juadah tempatan. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak serta isteri turut menerima kunjungan daripada Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong, serta setiausaha politik kepada Premier Sarawak, Awangku Jinal Abidin Datuk Pangeran Jawa pada 2 Syawal. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM membuka pusat pangkalan hadapan bagi menyediakan bekalan air sebagai persiapan untuk menghadapi bencana kemarau di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu pusat berkenaan mempunyai fungsi dan objektif yang sama dengan pusat pangkalan hadapan yang disediakan untuk menghadapi banjir sebelum ini. Fungsinya sama, objektifnya sama, iaitu untuk memastikan sekiranya dapat putusnya bekalan air disebabkan kemarau dan bila diperlu maka penghantarannya adalah cepat sebab lokasi pangkalan hadapan itu biasanya ditentukan dekat sekali dengan sama ada rumah panjang, rumah panjang yang kita tahu ada sejarah putus bekalan air dan kawasan tersebut juga masih bergantung kepada tadahan air hujan. Jadi rain harvest, sekiranya hujan tidak turun maka tangki tempat mereka menyimpan air itu kering, maka dengan itu perlulah kita hantar air minuman dalam botol ni. Dan itu hanya untuk minum dan juga untuk memasak. Datuk Seri Fatimah berkata demikian kepada media dalam majlis rumah terbuka Aidilfitri beliau di kediamannya di Kuching pada Rabu. Menjelas lanjut, beliau memberitahu mangsa bencana kemarau akan dibekalkan sebanyak 12 botol air seorang bagi tempoh seminggu untuk diminum serta kegunaan memasak. Pihak Jabatan Kebajikan akan bila mendapat laporan daripada ketua masyarakat atau pemimpin di akar umbi itu, maka penghantaran air botol
akan dihantar, ya. Dan kadar yang kita beri ialah untuk seorang 12 botol untuk kadar seminggu. Dan sekiranya kemarau berlanjutan, maka bekalan air minuman dalam botol itu akan dihantar sekali lagi. Dan sekiranya ada tempat yang memerlukan air dalam tangki, ini biasanya adalah di kawasan di mana ada pipe, bekalan air pipe, tetapi disebabkan musim kemarau jadi kering. Maka dengan itu penghantaran air dalam tangki akan dibuat melalui biasanya jebab lah, ya. Sekarang ini kita ada jebab. Dalam perkembangan lain, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat itu berkata seramai 13 atlet Paralimpik dari Sarawak akan menyahut cabaran bagi mewakili Malaysia dalam Termasya Sukan Para Asia 2023. Menurutnya, barisan atlet Sarawak yang terpilih itu menyasarkan sejumlah 13 pingat untuk dimenangi dalam Termasya yang bakal berlangsung di Kemboja. Dan sasaran kita ialah untuk mendapat 6 emas, 1 perak dan 6 gangsa. Ini daripada atlet Sarawak sajalah, ya. Dan insya-Allah kalau semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada aral melintang dan mereka dalam keadaan sihat, ya. Dan insya-Allah sasaran saya rasa boleh dicapai. Untuk rekod, atlet-atlet Sarawak yang dipilih untuk mewakili Malaysia akan menyertai 5 acara sukan iaitu powerlifting, renang, boccia, badminton, kerusi roda dan catur. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah menegaskan bahawa kekuatan atlet Paralimpik Sarawak untuk Termasya kali ini adalah dalam acara powerlifting di mana 3 emas dan 2 gangsa telah disasarkan. Laporan berikutnya, Kerajaan Sarawak diseru agar melaksanakan projek laluan bawah tanah di bulatan berhampiran Imat Matang seperti laluan bawah tanah di bulatan Datuk Temenggung Abang Kipali Abang Akib antara Matang dan Putrajaya. Adun Tupong merangkap Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Fasrudin Abdul Rahman memberitahu pelaksanaan projek seumpamanya akan dapat mengatasi isu kesesakan yang berlaku di bulatan tersebut. Tetapi jika jalan tersebut siap nanti, maka sudah tentu laluan trafik akan menjadi lebih lancar daripada Matang menuju ke bulatan Imat. Oleh itu saya mohon kepada kerajaan untuk melaksanakan projek satu lagi, projek underpass seperti di underpass Putrajaya agar ianya dapat melicinkan kesesakan lalu lintas di sana. So itu perancangan saya, the next one setelah jalan tersebut siap, dan kita telah pun memohon kepada kerajaan dan mendapat maklum balas yang positif daripada kerajaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita dalam majlis rumah terbuka beliau di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuching pada Rabu. Mengulas lanjut, Fasrudin berkata Jabatan Kerja Raya JKR mempunyai beberapa cabaran dalam mempersiapkan kerja-kerja pembesaran Jalan Matang dari segi mengalihkan kabel utiliti yang berada di bawah tanah sepanjang laluan berkenaan. Dahulu dan mungkin akan mengambil sedikit masa untuk mengalih, tetapi mereka dalam proses mengalih kabel dan fasa demi fasa. Alih kabel mungkin dalam jarak 100 meter dan mereka bina jalan 100 meter dan so on and so forth. Dan saya mendapat assurance daripada JKR bahawa they are working very closely dengan SEB, dengan kontraktor, dengan KWB untuk memastikan pengalihan utilities itu berjalan dengan lancar supaya proses pembinaan jalan dapat dilaksanakan dengan efisien. Tetapi jika jalan tersebut siap nanti, maka sudah tentu laluan trafik akan menjadi lebih lancar daripada Matang menuju ke bulatan Imat. Justru beliau menzahirkan penghargaan kepada JKR kerana memasang lebih banyak lampu buat sementara waktu bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Manakala majlis rumah terbuka semasa musim perayaan termasuk Hari Raya Aidilfitri memberi ruang serta peluang bukan sahaja kepada sanak saudara, rakan dan kenalan untuk merapatkan silaturahim tetapi juga menjadi wadah mengeratkan lagi perpaduan antara masyarakat Sarawak. Perkara tersebut ditonjol ketika majlis rumah terbuka Aidilfitri Adun Tupong Fasrudin Abdul Rahman yang dikunjungi oleh masyarakat berbilang kaum dan agama.
Rata-rata pengunjung yang ditemui menzahirkan perasaan syukur dan gembira atas penganjuran rumah terbuka tersebut yang dianggap dapat mengeratkan hubungan antara kaum-kaum di Sarawak khususnya. Salah seorang pengunjung Kamarul Nizam berkata, perayaan Hari Raya di Sarawak amat meriah kerana majlis rumah terbuka yang dianjurkan secara tidak langsung menghimpunkan setiap lapisan rakyat negeri ini. Sambutan rumah terbuka tentu dia lebih bagus lagi untuk mengeratkan antara perkauman Melayu, Cina, Iban, India, sebab berbagai kaum bangsa etnik di Sarawak. Gembiralah sebab ada bila mengadakan majlis macam itu. Sebab walaupunnya setahunannya sekali, nang meriahlah bagi kami lah. Dalam pada itu, Lim Li Tuan dari Persatuan Tai Chi Gi Kong Shibashi berbesar hati kerana turut dijemput untuk memeriahkan lagi rumah terbuka berkenaan. I think this is a very good occasion whereby all the people of all walks come and mix together. So our group from Tai Chi also were invited to attend this gathering. I think it's very good. Seorang lagi pengunjung Kudus Julaihi turut senada menyuarakan pandangan sama di mana kaum-kaum di Sarawak dilihat bersatu padu dalam majlis seumpamanya. Alhamdulillah majlis ini dapat mengeratkan lagi kami di Sarawak. Mudah-mudahan tahun depan dapat lagi buat macam ni lagi. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan kemeriahan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching pada Rabu. #Mebafakta. Salam UKAS.